على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وقال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. صدق الله العظيم. أما بعد, yang hormati lagi dikasih pengurusi dan jawatan kuasa surau, Ashabul Fadilah, Tuan Imam Bilal, hadirat muslim muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi syukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpahan Quran nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, iaitu nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, maka orang beriman ucapkanlah selawat dan salam ke atasnya. Amma ba'du. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla sekalian, pada malam ini saya nak membawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Kita tak bawa kitab fiqh ni, tapi kita bawa satu tajuk penting, iaitu perbahasan ataupun hadis Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan bagaimana kaedah yang betul dalam menghampirkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan mengecap cinta Allah Azza wa Jalla. Sebab mutaakhir ini pelbagai kaedah, konsep orang guna untuk dekatkan diri kepada Allah. Ada orang dia berasa cara mereka nak dekatkan diri kepada Allah tu dia berzikir sambil dia menari, contoh. Dia rasa dekat dengan Allah, contoh. Ada orang macam-macam kaedah yang dibuat, dia berpisah terus daripada manusia, berkhalwah, ataupun dipanggil bersuluk, dan macam-macam kaedah dalam yang manusia buat ni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita lupa ada satu kaedah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ajar bagaimana nak dekatkan diri kepada Allah. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi. Kadang-kadang orang kita ni dalam bab zikir ni kena betulkan pahaman kita. Dah, contoh dalam bab berzikir, dia rasa zikir hak Nabi ajar tu tak berapa special nak dibandingkan kalau orang tertentu aja. Ni kena betul kaedah kita beragama. Kita beragama ini menurut apa yang ditunjuki Nabi. Macam kita buat kerja. Nah, tuan-tuan buat kerja, pergi tempat kerja, dia ada SOP buat kerja dah, Standard Operation Procedure. Bukan main buat kerja ikut suka kita nak buat. Nah, kita kerja cikgu, contoh. Contoh, sebab Abang Fadli kerja cikgu kan. Dia mengajar sains, contoh. Tiba-tiba dia mari hari ni di sekolah, saya tak boleh mengajar sains, saya nak mengajar pendidikan Islam pula. Tiba-tiba dia ikut suka dia. Tak boleh, tak betul. Maka dalam bekerja, kita ada kaedah kita dalam bekerja, panduan kita dalam bekerja. Begitu juga dalam beribadah. Kita nak beribadah kepada Allah ni ada kaedah. Nabi beri garis panduan, Allah Ta'ala beri garis panduan. Kaedah nak beribadah kepada Allah, nak dekatkan diri kepada Allah. Ada orang dia rasa dengan diri mereka tidak berkahwin, dia tak kahwin terus. Nah, ada agama tertentu dia tak kahwin terus, itulah cara untuk dekatkan diri kepada Allah. Pendeta-pendeta mereka, ada pendeta-pendeta mereka hak tak mandi terus. Nah, saya ada baca dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, kerana Al-Qardawi yang kita baca bulanan di sini. Awal-awal hari tu
ada cerita bagaimana agama tertentu memerintahkan pendeta mereka supaya tidak mandi, tak boleh mandi. Nah, tapi Islam datang membawa manusia mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla mengikut kaedah yang telah ditunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dibenarkan berkahwin, alim mana pun boleh kahwin, tak ada masalah. Nah, semua itu garis panduan nak mendekatkan diri kepada Allah, Allah tunjuk. Jadi kita tak boleh ikut pandai kita. Sebab Nabi dah ajar, siapakah orang yang paling dekat dengan Allah? Nah, kalau orang kata dia ni wali ustaz, dia dekat kepada Allah. Wali dengan Nabi, mana lebih dekat dengan Allah? Nabi. Antara sahabat dengan wali, siapa yang lebih dekat dengan Allah? Secara sahabat. Maka ikutlah agama ini menurut petunjuk para sahabat dan Nabi, bukan petunjuk akal kita. Kadang-kadang kita berasa zikir ni, saya rasa memang betul dekat diri kepada Allah. Zikir yang Nabi ajar ni tak berapa dekat dengan Allah. Kena periksa balik, dekat dengan Allah ke dekat dengan syaitan. Sebab Nabi berikan kaedah yang terbaik dalam beramal. Sebab tu balik kita bahas hari ni, saya nak bawa satu hadis Nabi. Hadis ni hadis qudsi daripada Abu Hurairah. Nabi SAW menyebutkan, Allah Ta'ala berfirman berkaitan tentang apa? Konsep ataupun kaedah bagaimana nak menghampirkan diri kepada Allah Azza wa Jalla mengikut kaedah yang betul. Sebab ibadah ni dia ada dua syarat. Nak Allah terima, mesti ikhlas kerana Allah dan mutaba'atul Rasul. Nah, mutaba'atul Rasul yakni mengikut Nabi. Niat betul dah, tapi betul dah ibadat itu mengikut cara Nabi. Contoh, kalau orang rasa dia nak dekatkan diri kepada Allah, saya subuh ustaz, saya nak buat 8 rakaat. 2 rakaat tak rasa tak berapa dekat dengan Allah. Saya nak buat 8 rakaat. Tapi sampai tak pada Allah? Nak tanya hadirat-hadirat, dia buat subuh 8 rakaat, Allah bertambah kasih kepada dia, sedangkan dia rasa itulah ikut akal dia kan baik benda tu, semayang tak sampai kepada Allah kerana tak buat sebagaimana yang Allah Ta'ala perintah. Maka begitulah dalam hal berkaitan tentang ibadah, kita kena periksa betul ke ibadah tadi, perbuatan tadi yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hari ni orang yang berselindung di sebalik agama, membawa manusia kepada kesesatan. Dan yang ni kita kena jaga. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama nak dibacakan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ianya berkata, Abu Hurairah sebut hadis ni dia dengar daripada Nabi SAW, hadis qudsi. Hadis qudsi ni apa yang Allah firmankan melalui lidah Nabi SAW, perkataan Nabi. Nah, ada pun Quran sebiji-sebiji firman Allah, Nabi sebut sebiji-sebiji sebagaimana dia dapat daripada Allah Ta'ala. Nah, dah hadis kursi ni tak boleh bawa pergi semayang. Hari ni saya semayang nak baca hadis kursi, tak boleh. Hadis kursi dia firman Allah tapi bukan ayat Quran. Tidak boleh dibaca dalam sembahyang Quran. Hadirin rahmat Allah, Abu Hurairah menyebutkan Abu Hurairah ni di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dia di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah. Dan nama Abu Hurairah ni Abdul Rahman bin Sakhar. Dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, Al-Imam Al-Zahabi disebut nama Abu Hurairah ini Abdul Rahman bin Sakhar. Ni kena ingat. Nah, penting kita tahu Abu Hurairah ni siapa. Sebab ada sekelompok manusia, mereka ini menolak hadis-hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebab apa? Hujah mereka sebab Abu Hurairah ni lewat masuk Islam. Bila kata lewat masuk Islam, kenapa Abu Hurairah ni banyak meriwayatkan hadis?
Ni ada kelompok berhujah demikian. Siapa ni? Ni Malaun Syiah. Ni kelompok Syiah. Mereka tolak hadis-hadis daripada Abu Hurairah dengan hujah sebab Abu Hurairah ni lewat masuk Islam tapi banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ni kita kena betulkan pahaman kita. Kalau ada orang Islam berpahaman gini, tu tanda Syiah. Mempertikaikan hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah. Pertama, Abu Hurairah ni memang lewat masuk Islam, tapi sepanjang dia masuk Islam, dia duduk bersama Nabi SAW sehingga akhir hayat Nabi. Dia duduk bersama, makna setiap masa. Dah Abu Bakar Umar bukan duduk setiap masa. Abu Bakar Umar ada ketika mereka ni pemimpin yang Nabi lantik, sibuk. Ada pegang tampuk kepimpinan, ada jaga bab ekonomi, macam-macam. Abu Hurairah ni tak kerja buat, mereka duduk di masjid Nabi. Sebab tu kalau kita pergi di masjid Nabi, ada tempat yang dinamakan makam Ahlus Suffah. Betul? Hak tinggi sikit belakang makam Nabi SAW. Hak tinggi sikit daripada makam Nabi orang buat. Orang pun sepakat semayang tu. Makam Ahlus Suffah tu bukan kubur, tapi nak sebut tu tempat Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Hurairah duduk sepanjang masa, beribadat, belajar dengan Nabi sepanjang masa duduk dengan Nabi. Abu Hurairah sebab tu dia meriwayatkan banyak hadis. Dan peringkat awal Islam, waktu mula-mula Nabi SAW tak benar orang tulis hadis Nabi. Sebab waktu awal, waktu itu turun ayat Quran, takut bercampur ayat Quran dengan hadis Nabi SAW. Jadi kemudian Abu Hurairah ni menjadi orang terkemudian, dan dia banyak menghafaz dan meriwayatkan hadis Nabi sebab belajar dengan Nabi SAW, duduk dengan Nabi sepanjang masa. Sehingga Nabi SAW, kalau satu hari Nabi tak ada, Abu Hurairah gelisah. Abu Hurairah tak gelisah. Sebab apa? Setiap hari duduk dengan Nabi. Contohlah kita, isteri kita sepanjang hari duduk dengan kita. Kita balik-balik rumah, tengok dia tak ada, kita pun gelisah. Telefon 14 kali. Duduk mana? Buat benda? Dengan siapa? Kita tanya. Sebab apa? Sebab sepanjang masa dengan kita. Jadi rasa tak selesa. Begitulah Abu Hurairah sepanjang masa dengan Nabi SAW. Sehingga dikisahkan pada satu ketika Abu Hurairah duduk di masjid Nabi SAW. Waktu itu Nabi tak ada. Abu Hurairah cari pelik ni, Nabi tak pernah tak ada lagu ni. Cari, jumpa Nabi di kebun tamar. Nabi duduk berhak. Abu Hurairah tanya, Rasulullah, aku carimu sehari hari ni baru jumpa. Nabi kata, aku nak berhak duduk sini. Kemudian Nabi SAW tanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kamu nak tahu tak satu benda? Satu benda yang cukup penting. Kata Abu Hurairah, apa dia Rasulullah? Kata Nabi, man qala la ilaha illallah fadakhala al-jannah. Siapa kata la ilaha illallah, maka dimasukkan ke dalam syurga. Abu Hurairah dengar tu, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tak boleh tak aku nak sampaikan berita ni kepada orang ramai? Boleh tak? Boleh tak? Rasulullah kata, pergi sampaikan, beritahu pada orang. Tapi ya Rasulullah, kalau aku beritahu pada orang, sebab hari ni sehari kamu tak ada, kalau tiba-tiba aku sebut kamu bagi tahu, aku takut orang kata aku dusta. Tolong beri aku satu benda yang kalau aku sebut pada orang, orang percaya bahawasanya perkataan tu datang daripada kamu ya Rasulullah. Rasulullah pun bagi selipar dia. Nabi bagi selipar dia. Lalu Abu Hurairah pun beritahu pada orang ramai. Nabi SAW sebut ni bukti selipar Nabi. Maknanya waktu itu orang kenal selipar Nabi. Nabi ni tak serupa kita pergi pasar malam, hari ni tengok selipar ni comel, beli selipar ni. Lusa tengok selipar tu comel, beli selipar tu. Kedai pula, kedai. Tengok ni kamera, habis binatang dalam rumah. Satu rak tu selipar kita saja. Nabi selipar dia soyak, selipar Nabi koyak, Nabi jahit balik. Nabi sendiri jahit. Anas bin Malik radhiyallahu an, khadam Nabi SAW, kerja buat dia apa? Ambil selipar Nabi, letak selipar Nabi.
Pelik orang kita selipar Nabi dia buah tapal. Buat jadi logo tapi. Nah, bukan setakat selipar Nabi yang kita nak kasih. Apa hak Nabi tinggal terlebih utama? Apa yang Nabi bawa? Nabi bina sebuah negara Islam yang terkandung dalamnya hukum Allah yang memberi keamanan dan kesejahteraan kepada seluruh manusia. Itu besar lagi. Bukan setakat tu. Memelihara seluruh manusia, sama ada Islam ke tak Islam. Nabi beri prinsip keadilan tadi kepada seluruh manusia. Dengan sebab apa? Dengan sebab laksana Islam. Orang laksana Islam ni dia takkan zalim. Takkan zalim. Dia takkan zalim pada kaum lain, dia takkan buat zalim. Sebab Islam itu sendiri agama yang cukup adil. Kalau kita nak menegakkan keadilan, maka laksanakan Islam. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla. Tu nak sebut Abu Hurairah tadi. Maka demikian Abu Hurairah radhiyallahu an terkenal sebagai orang yang banyak meriwayatkan hadis, antaranya hak lain lagi Anas bin Malik radhiyallahu an. Jangan bertukar Anas bin Malik dengan Malik bin Anas. Malik bin Anas Imam Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi, khadam Rasulullah. Abu Hurairah radhiyallahu an, sebab tu dia banyak meriwayatkan hadis yang pertama. Dia bersepanjang itu dia duduk bersama Nabi SAW pada waktu hadis yang boleh ditulis waktu dah tulis. Kemudian para sahabat Nabi hak lain, antara lain sahabat lain ni dia ada tugas masing-masing. Ada hak tugasan dia jaga kepimpinan, ada bahagian ekonomi, masing-masing yang ada. Jadi sebab tu Abu Hurairah antara banyak riwayatkan hadis. Kalau Abu Hurairah ni menipu dah, Abu Hurairah ni mengajar hadis zaman Abu Bakar, Umar, Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Dia mengajar semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berdusta, maka kibaru sahabat besar ni dah lama kata Abu Hurairah ni nipu besar. Tapi tidak. Tak dengar pun. Malah Sayyidina Muawiyah menyuruh Abu Hurairah mengajar hadis Nabi. Abu Hurairah pernah mengajar hadis Nabi daripada lepas isyak sampai ke subuh. Mengajar hadis Nabi. Sahabat-sahabat dulu memerintahkan Abu Hurairah mengajar hadis Nabi. Dan membuktikan tidak munasabah kalau kita kata Abu Hurairah ni penipu mereka hadis. Jadi hak keluar slogan-slogan untuk meragui para sahabat ni adalah kelompok Syiah. Ini kalau bunyi cuba fikir balik. Sahabat pun tak sempurna. Memang sahabat tak sempurna, tapi sahabat tu berjuta kali lebih baik daripada kamu. Malah duduk pada zaman yang Nabi SAW sebut khairul qarn, sebaik-baik zaman, summa yalunahum. Dan yang mengikuti yang selepas yakni zaman tabi'in, zaman salafus salih. Hadirin rahmat Allah. Sebab tu kena hati-hati. Kadang bahan bacaan ni kita kena tapi. Jangan terima belaka bulat-bulat betul belaka ni. Kena cek balik. Kadang-kadang orang kita ni terima belaka. Banyak hari ni kelompok-kelompok cuba meragui kredibiliti Abu Hurairah membawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Balik tadi. Abu Hurairah menyebutkan, Abu Hurairah sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda. Kalau kita belajar hadis nak setuh sikit mengenai ilmu mustalah hadis. Antaranya bila kita belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena tahu. Kalau kita buka contoh, ni saya baca terus an Abi Hurairah. Kalau kita buka Bukhari sungguh kita Riyadhus Salihin, kita kitab besar hadis, dia akan bubuh sanad hadis. Haddatsana, kami mendengar daripada siapa sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada an. Haddatsana dari siapa kami mendengar daripada siapa, akhir sekali an, yakni daripada sahabat. Itu contoh. Maka begini juga hadis, sebab tu di Quran saya baca. Kita kena tahu. Dan haddatsana, contoh Bukhari, kita buka hadis Bukhari. Tak rajin, kalau tak ada rumah boleh beli. Beli saya Bukhari, letak rumah. Ni RTB banyak rumah, berita harian, tak munasabah. Bubuh pula berita hak benar, hadis Nabi. Baru ya. Tak, ni Metro, Sinar,
Nah, hak tu hak banyak di rumah. Khabar hak palsu. Khabar hak tak beri manfaat. Bubuh khabar yang pasti Quran, hadis Nabi, baru tu tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin rahmat Allah. Tidak apa bubuh kitab Riyadhus Salihin, nak baca satu hadis hari. Hadirin rahmat Allah. Kalau kita buka kitab hadis Nabi, kita seperti Sahih Bukhari dan sebagainya, dia sebut sanad. Dari siapa, dari siapa. Hadatsana, kami mendengar daripada siapa. Nah, contoh. Dan bila menyebut hadatsana ni dalam Bukhari, dia Bukhari ni, Al-Imam Al-Bukhari, antara kehebatan Imam Bukhari ni, genius dan ilmu hadis. Orang boleh memahami hadis dalam Bukhari hanya berdasarkan tajuk. Tajuk sebelum hadis tadi. Tajuk pada hadis. Imam Bukhari ni kelebihan dia, Fiqhul Bukhari, Fiqh Bukhari ni pada tajuk ni. Contoh, kita buka Bukhari, muka berdepan sekali, tajuk apa? Bad'il wahyi, permulaan wahyu. Lalu diletakkan hadis, banyak hadis. Hadatsana banyak hadis. 2, 3, 4, 5, 6 hadis contoh. Tu contoh. Jadi daripada tajuk hak letak tu kita tahu dah hadis ni mesti cerita bab wahyu, bagaimana permulaan wahyu. Tu contoh. Dan dia saling berkait di antara satu sama lain hadis yang dibawa. Ni kelebihan Imam Bukhari. Dan bila disebut Imam Bukhari ni, dia ada hadis pengukuhan tajuk, hadis bawah dari hadis besar, hadis utama, kemudian ada hadis bawah-bawah tu. Dah hak tak ada lafaz hadatsana tu, hanya hadis sebagai pengukuh kepada hadis utama yang sahih dalam Bukhari. Itu contoh. Dan bila sebut hadatsana ni, ia melibatkan bagaimana kaedah periwayatan hadis tersebut.